pintu tu dengan pintu lah. Jadi di sini Hai, Assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam channel Cikgu Ana. So, hari ni kita nak sambung menjawab soalan SPM 2019. Sambil-sambil kamu duduk dekat rumah tu, tak ada buat apa-apa sebab dah cuti kuarantin untuk COVID-19. So, apa kata kita guna kesempatan ni dalam keadaan tak stres, kita boleh mula belajar dan ulang kaji untuk persediaan SPM 2020. Okay, baik. So, apa kata kita tengok pula pada soalan SPM 2019 kertas 2 bahagian A soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4 ni apa dia kata ialah rajah 2 pada ruang jawapan menunjukkan pintu berbentuk segi 4 tepat dengan tinggi 2.5 meter dan lebar 1 meter. Jarak di antara P dan Q ialah 1.2 meter. Pada rajah 2 di ruang jawapan, tandakan sudut di antara pintu dengan dinding. Okey, baik. Kat sini banyak juga calon-calon yang melakukan kesilapan di mana dia confuse mana dinding. Okey. So, sebelum tu kat sini cikgu dah highlight semua poin-poin penting yang sepatutnya kita highlight. Okey. Okey, baik. Sekarang kita nak tengok mana satu dinding. Okey, ini pintu. Okey, ini dinding. So, kalau dia nak sudut di antara pintu ke dinding, di antara pintu dengan dinding, maksudnya pintu di sini, dinding di sini. Jadi, di sinilah sudut yang perlu kita tandakan. Okey, dan satu lagi, kalau kamu tengok soalan ni, dia minta kita untuk tandakan. Jadi bila kita tandakan, kita just kena tandakan simbol sudut saja. Dia tak nak pun namakan ke tak, dia just suruh kita tandakan saja. Okey. Okey, baik. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada soalan B. Okey, pada soalan B ni, selalunya kalau kita tengok pattern-pattern soalan SPM sebelum ni, soalan A mesti berkait dengan soalan B. Tetapi bagi cikgu, soalan B untuk tahun SPM 2019 ni dia agak sedikit berbeza kerana dia tak berkaitan dengan soalan A. Di mana soalan A meminta kita untuk tandakan sudut di antara pintu dengan dinding. Tetapi bila melibatkan soalan B, dia minta kita untuk seterusnya hitung sudut bukaan pintu. Sudut bukaan pintu adalah tidak sama dengan sudut di antara pintu dan dinding. Jadi sudut bukaan pintu adalah di sini. Berapa sudut pintu itu terbuka? So, di sini dikatakan sudut yang perlu kita cari. Jadi, kalau kita cantumkan dekat sini, kita akan dapat 1/3. Dan kalau cikgu lukiskan di sini, okey, so cikgu tak guna pembaris. Jadi, kamu anggap macam kamu nampak segitiga tu lah. Okey, ini adalah lebar pintu. Ini pula adalah pintu yang terbuka dan ini jarak di antara bukaan pintu tadi. Okey, jadi sudutnya tu ada di sini. Okey, di antara bukaan pintu tu dengan pintu. Dinding lebar pintu tu dengan pintu lah. Jadi di sini adalah nilai dia 1 meter dan sini 1.2 meter. Jadi kalau kita nak cari berapakah nilai sudut ni, kita wakilkan sebagai theta. So kita perlu jadikan segitiga ini bersudut tegak. Segitiga sudut tegak, di mana kita boleh potong dua segitiga ni. Okey, potong dua. Okey, so kita akan dapat di sini adalah sudut 90 dan sini pun sudut 90. Jadi cikgu akan prefer untuk guna segitiga ni. Okey, so cikgu keluarkan segitiga yang cikgu lorekkan ni supaya kita lebih jelas lah. Okey, macam ni dan macam ni. So sudutnya ada di sini, sini 1 meter, sudut 90. Okey, kalau panjang ni adalah 1.2 meter, kalau kita bahagi 2, maksud kita nak potong tengah-tengah, means kita perlu bahagi 2, so kita dapat 0.6. So di sini kita dapat 0.6 meter. Jadi di sini kita boleh guna
kaedah trigonometri, iaitu di mana cikgu selalu ajar student dekat sekolah. Cara kita nak ingat, mungkin setiap orang ada cara tersendiri dan cikgu tak wajibkan untuk kamu ikut cara cikgu. Cara cikgu mungkin dalam bahasa Melayu, ada setengah belajar dalam bahasa Inggeris, is depend on you. Okay, untuk cara cikgu selalu akan ajar, saya takut hantu, kalau saya hantu, tak takut sangat. So T mewakili opposite, tentangan, H mewakili hypotenuse, S mewakili sides ataupun adjacent. Okay, so S besar mewakili sin, K mewakili cos dan T mewakili tangent. Okay, jom kita lihat apa maklumat yang kita ada. Di hadapan dengan sudut 90 ini adalah hypotenuse, dan di hadapan daripada sudut yang kita nak cari ini adalah T, tentangan ataupun opposite. Jadi kita boleh guna maklumat, kita ada H dan kita ada T, so kita boleh guna sin. Okey, jadi di sini jalan kerjanya adalah sin theta equal T over H kan. So T kita adalah 0.6 over 1. So cara untuk kita cari theta adalah dengan kita menekan shift sin 0.6 per 1. Okey, bagi siapa-siapa yang belum tahu lagi macam mana kita nak tekan kalkulator, di sini cikgu dah sediakan untuk tunjuk dekat kamu. So shift sin 0.6 per dengan 1, kita akan dapat sudut dia 36.87. Kita bundarkan So jadi di sini sudutnya adalah 36.87. So cikgu tulis di atas ni lah. Okey, 36.87. Okey, baik. Kalau kamu perhatikan 36.87 ni untuk sebelah saja. Kita nak the whole kan, sebab kita bahagi 2 tadi, jadi kita hanya perlu darab balik dengan 2. So kalau kita darab balikkan dengan 2 times 2, so we get 73.74. Okay, so jadi jawapannya adalah 73.74 degree. Okay, kalau kamu nak tukarkan kepada minit, kamu just perlu tekankan ni, bulat koma-koma ni. So kita dapat 73 darjah 44 minit. Selagi ini tak melebihi 30 second, so kamu boleh guna 44 minit. Boleh saja. Okey, jadi cikgu prefer untuk letak 73.74 degree. Okey, baik. So itu sahaja bagaimana cara untuk kita menyelesaikan soalan SPM 2019 soalan nombor 4, di mana cikgu kena pasti kebanyakan calon tidak dapat menjawab kerana agak sedikit bertukar pada tahun 2019. Patternnya bertukar sedikit kerana kita selalu rasa selesa, ke mana kita selalu suka anggap soalan A adalah berkait dengan soalan B, tapi kali ini soalannya agak sedikit berbeza. So cikgu harap kamu dapat banyakkan latihan dalam soalan ni, kerana soalan ni senang untuk kita skor dan dia adalah 3 markah. Senang untuk kita skor kecuali kita faham cara untuk kita nak buat dan kita faham apa maklumat yang perlu kita kenal pasti dalam soalan ni. Okay guys, so jumpa lagi dalam soalan seterusnya. Cikgu harap kamu guna masa ni untuk buat ulang kaji form 4 bagi settle. Bila naik sekolah nanti 1 April, insyaAllah kita dah boleh set our mind untuk habiskan tajuk-tajuk dalam form 5. Okay, jumpa lagi next video. Bye guys.